dengan membaca kitab panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Buka muka surat 56. Muka surat 56. Pada minggu lepas kita telah baca panduan solat bagi pesakit ni, kita telah mulakan, iaitu contoh panduan pesakit yang mampu solat berdiri tetapi tidak mampu rakaat dan sujud secara biasa. Jadi oleh kerana perkara ini sangat penting dan memang amat pentinglah pada kita, untuk diri kita, isteri kita ataupun anak kita yang mengalami sakit. Jadi kita tengok sekali lagi muka surat 54, contoh panduan solat. Biar kita memang faham dah, tapi nak bagi faham lagi sebab ini adalah fardhu ain. Contoh panduan solat. 1. Pesakit yang mampu solat berdiri. Berdiri boleh, tetapi tidak mampu rakaat dan sujud seperti biasa. Berdiri boleh, nak rakaat tak boleh, sujud pun tak boleh. Ialah tak nanti sakit berat, sakit belakang ke, sakit pinggang ke, sakit lutut ke, tak boleh nak sujud lah kan. Secara biasa ni. Jadi tengok gambar satu tu. Iaitu yang pertama, mulakan solat dalam keadaan berdiri. Yang mampu berdiri. Maknanya kita tak boleh nak terus duduk. Mesti berdiri dahulu. Mesti berdiri dahulu. Tengok gambar tu, dia duduk di tepi katil. Mulakan solat dalam keadaan berdiri, dan dalam berdiri itu bacalah Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, bacalah Al-Fatihah. Kemudian kita baca bawah dia tu, dalam takung bawah hitam tu, kelabu tu, boleh baca rasanya. Bagi yang mampu solat fardu. Kenapa disebut solat fardu? Sebab solat sunat, sama ada sehat tak sehat, nak solat belah duduk pun tak ada masalah, sah belaka. Sah belaka. Cuma pahalanya lah separuh daripada solat berdiri. Bagi orang yang sihat, nak solat sunat belah duduk. Contohnya kita kata sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, kebetulan ginya hak masjid tu dia tarawih 1 juzuk semalaman. Berapa lama kiam? Nak boleh ke rakaat tak? Nak boleh ke rakaat. Jadi kita ni hak uzur dah juga, terutamanya orang puang. Tak apalah nak sembahyang belah duduk lah kalau gitu. Takkan nak lagi balik, memang nak solat tarawih. Tak ada masalah. Sebab sunat tidak ada masalah. Sihat ke, apatah lagi tak sihat, boleh nak sembahyang sambil duduk. Cuma kalau yang sihat bersembahyang sambil duduk, pahalanya separuh daripada sembahyang berdiri. Kalau pun begitu, dah kita nak sembahyang juga tarawih ni, mari nak main tarawih. Tiba-tiba rupa-rupanya nyebuat 1 juzuk, 20 rakaat 1 juzuk. Maka berdiri teruklah kita. Dah 20 rakaat 1 juzuk, iaitu semuka 2 rakaat. Semuka 2 rakaat. Jadi dia kata bagi yang mampu solat fardu berdiri. Okey, sebab apa? Sebab sunat tak ada had dah, tak ada bicara dah. Mampu tak mampu boleh nak buat belaka. Berdiri ke duduk ke, sah belaka. Tapi solat fardu mesti ada tahap-tahapnya.
bagi yang mampu solat fardu berdiri tetapi tidak melakukannya, diri boleh, tak berdiri, tidak melakukannya dalam keadaan duduk sempurna, umpamanya solatnya tidak sah lah. Berdiri boleh, macam mana nak rakaat sujud tak boleh, tak terus duduk atas kursi takbiratul ihram selalu, sedangkan berdiri boleh lagi. Maka dalam keadaan begini solatnya tidak sah kalau terus duduk. Sebab bagi mazhab Syafi'i, qiyam adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Jadi rukun sembahyang kena lakukan selagi boleh dilakukan. Itu maksudnya huraian lah daripada mulakan solat dalam gambar tu. Pesakit yang mampu solat berdiri tetapi tidak mampu rakaat dan sujud seperti biasa, cara solat, mulakan solat dalam keadaan berdiri dan baca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Kemudian hak kotak bawah, hak hitam kelabu tu huraian dia. Dia kata bagi yang mampu solat fardu, ingat fardu saja ni. Bagi yang mampu solat fardu berdiri. Berdiri boleh. Tetapi tidak melakukannya, tetapi tidak berdiri, bahkan melakukannya dalam keadaan duduk, terus duduk atas kursi. Boleh faham? Dan ni kawan kita sebelah ni. Tak kalau tak faham, tanyalah, sebab awak mari dengar kan nak tahu. Macam kita tengok tu lah. Ramai dia duduk bawa kursi, mari terus duduk takbiratul ihram. Nak ikut. Sedangkan berdiri tak boleh berdiri apa, mari jalan tu kereta jauh jenak masuk masjid boleh jalan bawa kursinya, takkan tak boleh nak berdiri tak. Tapi bila sampai duduk dalam barisan terus duduk takbiratul ihram setelah duduk. Kalau nak ikut mazhab Syafi'i, solatnya tidak sah, sebab dia mampu berdiri. Lepas pada diri rakaat tu nak rakaat setelah rakaat nak sujud duduk tak ada masalah lah, itu cara dia. Tapi kalau terus pergi duduk tak berdiri langsung, maka sedangkan memang boleh. Hak tak boleh diri langsung ni hak sembahyang rumah, hak puas papah tu barulah. Kalau hak mari sembahyang di masjid ni, hak bawa kursi cibik mari duduk, terus duduk baru takbiratul ihram, maka mengikut mazhab Syafi'i solatnya tidak sah kerana dia mampu berdiri. Tu ayat dia, bagi yang mampu solat berdiri. Bagi yang mampu solat fardu berdiri, ayat habis. Tetapi tidak melakukannya, tak berdiri, tapi tak berdiri, bahkan melakukannya dalam keadaan duduk, bahkan terus duduk atas kursi, barulah takbiratul ihram. Banyak kita tengok tu lah. Nak mau kata siapa-siapa. Dan sebab dia buat ikut orang, bukan dia belajar ikut orang tak. Nampak orang buat gitu. Melakukannya dalam keadaan duduk, dengan dalam keadaan duduk umpamanya, jawabnya solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kenapa tidak sah? Sebab dalam mazhab Syafi'i, kerana berdiri salah satu daripada rukun solat bagi yang mampu. Itu dah. Rasanya kenapa tidak sah mengikut mazhab Syafi'i? Sebabnya mengikut mazhab Syafi'i, berdiri adalah salah satu daripada rukun solat bagi yang mampu berdiri. Namun menurut mazhab Hanafi, orang yang tidak mampu melakukan sujud seperti biasa, gugur daripadanya kewajipan berdiri. Tapi menurut mazhab Hanafi,
Orang yang tidak mampu melakukan sujud. Dia tak bahas dah berdiri ni. Yang tidak mampu melakukan sujud. Artinya tak boleh nak sujud atas latar lah. Terus dia mari kita dah tengok terus duduk atas kursi. Kemudian rokok. Atas kursi juga. Sujud memang tak boleh. Kalau tu orang sujud tak boleh nak bangun dah. Tak boleh nak bangun dah. Tapi hak mazhab Syafi'i kita berdiri kena berdiri. Kemudian rokok boleh lagi. Sujud tu baru tak boleh. Barulah sujud duduk atas kerusi. Jadi dia kata namun menurut mazhab Hanafi, orang yang tidak mampu melakukan sujud seperti biasa, tak boleh nak sujud macam biasalah, sujud atas latar maksudnya, sujud atas sejadah lah latar-latarnya. Tak boleh nak sujud macam biasa sejadah, gugur daripadanya kewajipan berdiri. Jadi tak apalah, gugur daripadanya kewajipan berdiri, tak apalah, tak berdiri, mari terus duduk atas kursi dan baru akad takbir. Itu maksudnya. Kalau mari akad takbir dulu, berdiri dulu dah tu. Mari dak atas kursi terus akad takbiratul ihram. Itu macam kita dak tengok dah. Jadi menurut mazhab Hanafi, orang yang tidak mampu melakukan sujud seperti biasa, gugur daripadanya kewajipan berdiri, dan solat bolehlah dilakukan dalam keadaan duduk. Duduk dan duduk. Tapi dah kita ni, hak kita terbolehnya kita nak buat hak mazhab kita lah dulu. Berdiri dulu, rokok dulu, baru sujud dalam keadaan sujud tak? Habis. Kemudian tengok gambar yang kedua. Rokok. Hak asma'i dah kan duduk tu. Gambar yang kedua muka surat 55. Okey. Kemudian rakaat. Tadi kan orang yang tidak mampu solat berdiri tak, tapi berdiri mampu. Berdiri dulu. Kemudian rakaat pun dalam keadaan berdiri juga. Tak boleh nak terus duduk atas kursi. Mazhab kita. Nombor 2 tu gambar mazhab kita lah. Kemudian rokok. Rokok dengan menundukkan badan. Rokok pun berdiri lagi lah kalau nak ikut macam kita sembahyang biasa lah, orang sihat lah. Rokok dengan menundukkan badan. Kalau boleh macam kita orang sihat lah, sehingga 2 tapak tangan boleh mencapai kedua lutut. Rakaat. Orang yang tidak mampu berdiri pun, tidak mampu solat dalam keadaan berdiri, ketika rakaat dia berdiri. Kemudian rakaat pun kalau boleh biarlah macam rakaat sembahyang raya sihat juga, iaitu 2 tapak tangannya sampai ke lutut, macam kita duk buat lah. Jika tidak mampu, tak boleh nak nak macam kita orang sihat ni, boleh bokok separuh sahaja. Katakanlah tak. Sakit belakang. Jika tidak mampu, lakukanlah ikut kemampuan lah. Pasal rokok, kena rokok ikut sekadar yang boleh tunduk lah. Ikut sekadar yang boleh tunduk. Itu ikut kemampuan. Lepas pada rokok, iktidal tak? Gambar ketiga. Gambar ketiga, setelah rokok kembali iktidal dengan berdiri tegak juga. Masih lagi berdiri. Masih lagi berdiri. Tak boleh duduk lagi atas kursi. Hak orangnya ada tahap-tahap kemampuan lah. Bukan kata tak boleh terus. Tak, ni tahap kemampuan hak boleh berdiri lagi. Cuma nak terus sujud saja tak boleh. Bila boleh berdiri, rokok pun mampulah dalam keadaan berdiri tak.
Cuma setakat mana boleh rokok tu mengikut kemampuan lah. Kalau boleh baca Quran keadaan sah, tangan biasa pakai lutut, kena tangan sampai ke lutut lah. Kalau tak boleh, sakit belakang, sakit pinggang, sekadar lah boleh rokok secara mana. Tapi rokok kena rokok. Tak. Tangan sekat paha je boleh. Buatlah. Susah lah tu. Setelah rokok, kembali i'tidal dengan berdiri tegak pula. Tak duduk lagi atas kursi. Kembali i'tidal. Kembali i'tidal dengan berdiri tegak. Habis. Nombor 4. Barulah lepas i'tidal sujudlah dah. Rukun sembahyang kita lepas i'tidal sujud. Nombor 4. Setelah itu duduk, barulah boleh duduk. Hak sujud ni baru boleh duduk. Setelah itu duduk, hak sujud lah baru boleh duduk. Sama ada di atas lantai kalau semayang, ke semayang atas lantai. Tempat solat, sama ada duduk atas lantai tempat solat kalau tak pakai kursi, atau di atas kursi. Kalau pakai kursi, duduk bolehlah duduk atas kursi ketika sujud. Atau di atas kursi atau seumpamanya lah. Seperti dia tengok ataupun semayang tepi katil. Hak sujud tu lah baru boleh duduk. Dan cara sujudnya dengan menundukkan badan serta menghafalkan dahi semampunya ke tempat sujud. Tak boleh sujud pun walau sujud di atas kursi, mana boleh nak dahi sampai atas latar dak. Terguling lah. Terguling lah dak. Sebab itulah maknanya para ulama Mesir kata bolehlah, sebab untuk mengelakkan kalau sampai atas latar jadi kau lebih sakit, ataupun nak jatuh pun bila sakit sangat buat juga sakit sangat, khusuk pun tak ada lah, hilang khusuk pula. Jadi sebab itulah sujud dengan sekadarnya lah jali boleh tunduk sekadarnya lah nak sujud tu. Setelah itu duduk sama ada di atas latar ke masa sujud lah, tempat solat atau di atas kursi dan seumpamanya. Seumpamanya seperti duduk tepi katil ke ataupun atas meja kecil ke semayang punggung buah. Dan sujud dengan menundukkan badan. Serta menghafalkan dahi semampu jugalah. Setakat mana boleh bokok, sejekal lagi ke, habis-habis rapat sejekal dengan latar ke, ataupun 2 jekal dengan latar ke, mengikut kemampuan lah. Mengikut kemampuan. Itu maksudnya badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Boleh tak? Biar boleh betul lah ni. Kemungkinan kita hadapi belaka tak? Tak masa muda, masa tua. Tak masa tua pun, masa lepas pada rebah-rebah. Kena main atas kursi juga. Okey. Kemudian kelima, duduk antara 2 sujud lah pula. Selepas daripada sujud bukan. Kelima, duduk antara 2 sujud. Tengok gambar tu, tegak kembalilah, bangun kembali. Masa duduk antara 2 sujud, kena bangun kembali daripada kerusinya. Setelah sujud, ni duduk antara 2 sujud. Setelah sujud, tegakkan kembali badan. Untuk duduk antara 2 sujud. Setelah sujud, tegakkan kembali badan untuk duduk antara 2 sujud.
Untuk duduk antara dua sujud. Duduk bagi yang duduk dan berdiri bagi yang berdiri. Iaitu hak sembahyang. Duduk bagi yang duduk artinya hak sembahyang duduk hak tak diri dah. Hak mari tu teruskan duduk atas kursi kan. Antara dua sujud pun duduklah, tapi hak sembahyang berdiri masih boleh. Rakaat pun masih dalam keadaan berdiri, sujud baru kena duduk. Maka bila antara dua sujud pun kena bangun berdiri juga. Kena bangun berdiri juga. Iaitu maksud duduk bagi yang duduk dan berdiri bagi yang berdiri ketika antara dua sujud. Kemudian sujud sekali lagi seperti tadilah. Kemudian sujud sekali lagi seperti sujud yang pertama. Faham tak? Saat ni hak kita takut tak tinggalnya antara dua sujud tu. Antara dua sujud rupa-rupanya hak yang boleh berdiri tu kena bangun berdiri juga ketika antara dua sujud. Seperti qiyam juga. 6. Setelah selesai sujud, dah 2 kali sujud lah. Selesailah 2 kali sujud ni. Setelah selesai sujud, yang kedua, tegakkan kembali badan dan berdirilah. Ni bagi yang mampu berdiri dulu ni. Yang uzur tapi masih boleh berdiri. Setelah selesai sujud, yang kedua, tegakkan kembali badan dan berdiri untuk rakaat seterusnya. Begitulah dilakukan setiap rakaat. Ya. Tak apa. Sembahyang jenazah sekejap. Orang lelaki boleh sembahyang. Kita sambung kembali. Buka muka surat 57. Iaitu kita nombor 6, setelah selesai sujud, yang kedua bangun untuk rakaat seterusnya. Begitulah dilakukan pada setiap rakaat. Jadi di sini yang perlu kita ambil perhatian nombor 5, iaitu ketika duduk antara dua sujud. Bagi yang sembahyang melan duduk, setelah sujud tegakkan kembali badan untuk duduk antara dua sujud. Kemudian sujud sekali lagi seperti sujud yang pertama. Setelah selesai sujud yang kedua, bangun untuk rakaat seterusnya. Begitulah dilakukan pada setiap rakaat. Setelah sujud, tegakkan kembali badan untuk duduk di antara dua sujud. Tak berdiri dah, silap tadi. Duduk saja, tegak kembali badan, kemudian sujud sekali lagi seperti sujud yang pertama. Kemudian nombor 6, setelah selesai sujud yang kedua, bangun untuk rakaat seterusnya. Begitulah dilakukan pada setiap rakaat. 7. Lakukan tasyahud dalam keadaan duduk. Lakukan tasyahud dalam keadaan duduk. Seterusnya ucapkan salam setelah selesai tasyahud akhir kan. Salam sunat dipalingkan muka ke kanan ketika salam pertama dan ke kiri ketika salam kedua. Mana sunat dapat pahala pula. Ada orang
Tak paling ada juga dia pakai jeling je. Assalamualaikum dia jeli mata. Ha? Ya? Teruk. Teruk sangat. Muka tak teruk bau je. Yelah, salam paling tu sunat dapat pahala. Salam kalimah dia lah yang wajibnya. Assalamualaikum tu yang wajibnya. Kemudian peringatan. Muka surat 58 peringatan. Bagi yang mampu solat fardu berdiri. Peringatan lagi nah. Bagi yang mampu solat fardu berdiri tetapi tidak melakukannya. Bahkan melakukannya dalam keadaan duduk. Berdiri mampu tapi tak berdiri terus solat dalam keadaan duduk, umpamanya solatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Dia ulang lagi lah peringatan ni, tadi bagi dah tahu sekali. Bagi yang mampu solat fardu berdiri tetapi tidak melakukannya, bahkan melakukannya dalam keadaan duduk, umpamanya solatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i, kerana berdiri salah satu rukun solat bagi yang mampu. Namun menurut mazhab Hanafi, orang yang tidak mampu melakukan sujud seperti biasa, gugur daripadanya kewajipan berdiri dan solat boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Maknanya adalah mana kemudahan juga. Kalau kita nak terus duduk pun dia berdiri boleh, tapi rasa berat juga. Maknanya teruslah duduk. Kita taklidlah mengikut mazhab Hanafi. Dia panggil talfik, ada talfik berlapik. Nombor 3, cara pesakit yang tidak mampu solat berdiri dan mampu solat duduk. Ni hak sakit dak gerak nak berdiri dah. Dia bergantung pada tahap-tahap sakit lah. Dia bagi tahu kau berat sama lah ni. Yang 3, pesakit yang tidak mampu solat berdiri dan mampu solat duduk. Caranya, mulakan solat dalam keadaan duduk lah. Duduk baru takbiratul ihram. Caranya, mulakan solat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri.
Okey. Ini hak sakit berat lagi. Pesakit yang tidak mampu solat berdiri dan mampu solat duduk. Kena duduk terus. Tak boleh nak berdiri dah ni. Kena duduk terus. Tak kiralah cara sakitnya, sakit berat ke atau kerana aksiden ke, tak boleh nak berdiri dah. Kalau sakit kau berat. Cara solat hak tak mampu nak berdiri ni, dadak seluk dulu, mulakan solat dalam keadaan duduk. Duduk barulah takbiratul ihram. Mulakan solat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdirilah. Jika masih mampu berdiri, mulakan dalam keadaan berdiri dan kemudian duduk setelah tidak mampu. Kemudian duduk setelah tidak mampu. Artinya tak gerak dah. Tak dah ambil Fatihah. Tak gerak nak berdiri, duduklah atas kursi itu selalu. Ataupun rakaat yang pertama boleh jadi juga, boleh lagi berdiri. Rakaat yang kedua tak boleh dah nak berdiri, duduk je lah. Dan atas kerusi lah kak. Sekarang ni senang atas kerusi dah pada duduk atas latar. Mulakan solat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri. Jika masih mampu berdiri, umpamanya mula-mula mampu lagi, mulakanlah dalam keadaan berdiri dan kemudian duduk setelah tidak mampu. Hingga dah ambil Fatihah dah gerak dah. Masa nak terletang dah kalau terbiang berdiri. Boleh duduklah. Ataupun habis rakaat boleh. Rakaat kedua tak boleh dah nak berdiri, mesti kena duduk selalu juga. Duduk je lah. Begitu. Sebaik-baiknya duduk di atas lantai tempat solat. Kalau hak sembahyang duduk atas lantai lah, duduk secara iftirasi. Iftirasi bagaimana? Iaitu duduk seperti duduk antara dua sujud. Iaitu punggung duduk di atas dua tapak kaki. Itu iftirasi. Sebaik-baiknya lah kalau boleh buat begitu cara. Ikut tertib dia. Sebaik-baiknya duduk di atas lantai tempat solat secara iftirasi. Bagaimana ada iftirasi? Iaitu duduk seperti duduk antara dua sujud. Iaitu punggung duduk di atas dua tapak kaki kanan dan kiri. Jika tidak mampu, boleh duduk secara bersila. Tak boleh nak duduk gitu. Sakit juga kaki, nak duduk atas kaki tu punggung sakit kaki, duduklah secara bersila. Ataupun mengikut kemampuan lah. Tak boleh secara bersila, duduk macam tayar akhir pun mengikut kemampuan. Secara mana kita boleh duduk, secara mana kita boleh duduk. Tidak ada paksaan dalam agama ni. Itu gambar dia. Kalau sembahyang belah duduk ni, gambar yang pertama duduk secara iftirasi, iaitu duduk atas latar. Punggung duduk di atas dua tapak kaki. Kemudiannya gambar yang kedua, duduk di atas birakatil dengan kaki juta ke bawah lah deh, kita kata tak? Dengan kaki ke bawah. Gambar ketiga, duduk juga, duduk atas katil dengan kaki melunjuk. Jadi istilah duduk ni ada macam-macam duduk pula. Kalau boleh duduk atas latar, duduk secara iftirasi lah. Kalau tak boleh iftirasi, duduk bersila ataupun mana-manalah secara tawarruk ke secara tayar akhir, bergantunglah kepada kemampuan duduk itu. Kemudian di sini dalam gambar ni ada 3 cara duduk. Sembahyang belah duduk ada 3 cara. Pertama, duduk di atas lantai, duduk secara iftirasi.
Kedua, duduk di atas birai katil dengan kaki ke bawah, juta ke bawah. Maknanya samalah juga kalau duduk di atas kerusi. Samalah juga kalau sembahyang duduk di atas kerusi, kaki juta ke bawah, begitulah. Yang ketiga, dak orok juga, dak berapa dak orok juga lagi. Nak duduk belunjur atas katil. Duduk atas katil dengan kaki melunjur. Macam katil hospital sakit kan, boleh negak sikit bahagian belakang awak nyanda tak? Duduk belunjur. Jadi ada berbagai keadaan lah mengikut kemampuan. Jadi kita baca ayat aja cara solat. Mulakan solat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri. Jika masih mampu berdiri, mulakan dalam keadaan berdiri atau kemudian duduk setelah tidak mampu. Saya terang dah tadi. Kemudian sebaik-baiknya sebaik-baik dan sembahyang dalam keadaan duduk itu duduk di atas lantai tempat solat secara iftirasi. Sebaik-baiknya, iaitu duduk seperti duduk di antara dua sujud. Jika tidak mampu, bolehlah duduk secara bersila ataupun duduk mengikut mana-mana kemampuan lah. Dalam bahagian sembahyang duduk ini, pesakit juga boleh solat duduk di atas katil, di atas kerusi, di atas katil dan seumpamanya. Dua, lepas pada takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Setelah bertakbiratul ihram, masa baca Fatihah, kau duduk atas latar, duduk macam duduklah iftirasi ke, dalam gambar ni iftirasi, ataupun bersila ke, mengikut ke mana-mana kesenangan lah, ataupun duduk secara tawaruk, secara tayak akhir, mana-manalah yang tidak lebih menyakitkan. Sebab kalau sakit jadi kurang khusyuk pula. Nak kena duduk ni, nak ambil iftirasi juga jadi sakit, tak khusyuk pula. Ambil hak mana-mana yang lebih menyenangkan dan lebih khusyuk. Kemudian cara kedua, gambar duduk di atas birai katil dengan kaki di bawah. Begitulah juga kalau sembahyang di atas kerusi, kalau sembahyang di atas baku, atas meja kecil, kaki ke bawah. Kemudian gambar ketiga, duduk atas katil dengan kaki melunjur. Duduk atas katil dengan kaki melunjur. Bagi yang ada katil hak boleh buat naik belakang tu, dia nak sembahyang duduk atas katil dengan melunjur lah. Sedap. Sebab apa tu, selesa sikit bila nyanda tu, ada nyanda belakang, jadi selesa sikit. Mengikut keadaan keuzuran lah tak? Begitu. Dan kita pun kalau gini kena belilah katil lagu Nisa. Nak uli mak ayah kita tak ada, dia kita lah pula. Tak ke uzur. Yelah, maklumlah anak bukan duk tunggu rumah, dia pergi kerja. Dia pergi kerja. Tak? Mu tinggal lah dengan keadaan katil tu biar bengah sikit. Aku nak sembahyang sedap sikit. Tak boleh nak kata lah. Tak, hak tunggu ni. Jarang je kerja kapung ni. Masing-masing. Duk dinu-dinu. Bolehlah balik tunggu 5 hari. Tu je lah. Setelah takbir Rasul Ihram, baca Fatihah. Duduk secara iftirasi kalau atas latar. Duduk di atas birai katil dengan kaki ke bawah. Gambar kedua, gambar ketiga, duduk di atas katil dengan kaki melunjur. Lebih selesa begitu tak? Tak orok lah aku ni.
nak duk nyanda lah semayang belah nyanda, naik lah belakang katil tu, nak kaki nak berlunjuk. Tak ada nak kira lah, takdir qada masing-masing tak. Kemudian nota dia di bawah tu. Dalam takung hitam tu. Iaitu gambar sedang baca Al-Fatihah atas sekali duduk iftirasi. Iaitu duduk iftirasi ataupun duduk bersila. Duduk atas latar ni. Semayang pertama gambar duduk semayang duduk atas latar. Dalam gambar tu duduk iftirasi. Ada juga lagi duduk bersila ataupun duduk tawaruk. Gitu belakalah keadaannya. Kedua gambar duduk atas birakatil. Jadi kias daripada situ begitulah kalau duduk sembahyang atas kursi pun kaki juta ke bawah lah kan, jantan atas latar lah ataupun atas meja kecil ke. Yang ketiga atas katil sambil melunjuk kaki. Ni sakit berat sikit lagi. Sedap kalau duduk nyanda semayang. Boleh lah. Kemudian lepas pada qiyam rokok lah pula. Tak muka surat 60 rokok. Okey. Setelah itu rokok lah. Gambar tu keadaan rokok tu. Dengan menundukkan badan. Banyak mana tunduk? Kalau sekurang-kurangnya kedudukan dahi berada setentang melepasi parah lutut. Sekurang-kurangnya dahi bukan muka tak, dahi. Ujung sekali dah tu sekurang-kurangnya. Tengok gambar dah. Setelah itu rokok dengan menundukkan badan. Sekurang-kurangnya kedudukan tunduk badan itu dahi. Dahi ni bukan dagu, dahi. Tak berapa banyak sangatlah Allah palanya. Sekurang-kurangnya kedudukan dahi berada setentang melepasi paras lutut. Dahi sekurang-kurangnya dahi itu biarlah lebih pada lutut kita, paras lutut. Dan sebaik-baiknya semodek-modek pula kedudukan dahi berada setentang dengan tempat sujud. Semodek-modeknya lepas pada muka tak? Muka tu lepas pada dahi lah. Semodek-modeknya pula dahi setentang dengan tempat sujud. Habis? Dah jika tidak mampu nak bokok sangat dak gerak juga, lakukanlah semampunya. Ikut kadar mampulah. Sama ada belum kepala kita sebelum kepala lutut lagi ke, ataupun dekat dengan paha, maknanya sekadar paha ke, sekadar kemampuan lah. Sekadar kemampuan lah. Jika tidak mampu, melakukan semampunya. Setakat mana kita boleh bokokkan badan kita. Itu gambarnya. Nombor 1, duduk secara iftirasi. Iaitu ketika rokok. Dia bokok. Bukan bokok sangat. Maknanya mana Allah kepala biar lebih pada lutut sikit je dahi. Tak. Kemudian rokok, saya rokok duduk atas birakatil ataupun rokok duduk di atas kerusi. Iaitu dengan kaki ke bawah. Maknanya tak gambar dia tu tak sampai pada lutut pun muka. Iaitu sekadar kemampuan. Nombor gambar ketiga, duduk di atas katil dengan kaki melunjuk. Maknanya dengan kaki melunjuk. Takkanlah nak bokok sampai kepala
lutut dari dak memang hak dak gerak dah ni dak. Macam mana? Adalah membokokkan badan. Jangan setakat tunduk kepala saja. Badan tu biar ada bokok jugalah. Begitulah. Siapa hak dia tu, siapa pelutut tak pelutut, tu bergantunglah kepada kemampuan. Tapi bila kata rokok, badan nak kena tunduk jugalah sikit. Taklah darinya kepala dengan tekuk saja main peranan tak. Bila kata rokok, biarlah badan pun terbongkok jugalah. Gambar, catatan gambar rokok bagi yang solat duduk iftirasi. Yang kedua, gambar duduk solat bersila atas kerusi. Atas birai katil, atas katil sambil menundukkan sambil melunjurkan kaki. Lepas setelah itu i'tidal kan? Setelah itu i'tidal lah. I'tidal kembali duduk menegakkan badan pula. Gambar tu i'tidal duduk iftirasi. Yang kedua duduk atas birakati. Semasa i'tidal lah dengan kaki ke bawah sama macam qiyam lah. Tak. Yang ketiga duduk di atas katil dengan kaki melunjur. I'tidal. Setelah itu sujud. Tak. Setelah itu sujud. Pesakit hendaklah sujud di atas lantai. Hak semayang atas lantai, semayang belan duduk atas lantai. Pesakit hendaklah sujud di atas lantai tempat solat jika mampu. Jika mampu berbuat demikian, iaitu sujud sebagaimana kita sihat lah tak. Okey. Dan dia kata tidak memadai hanya sujud dengan menundukkan badan saja bagi yang mampu sujud di atas tempat, di atas lantai tempat solat. Yang mampu sujud kena sujudlah. Tak mampulah awak rokok, kalau buat boleh lagi sujud, tak boleh nak pakai rokok bokok saja, biarlah tunduk lagi. Tetapi jika tidak mampu sujud di atas lantai tempat solat, lakukan sujud dengan menundukkan badan. Ingat, badan tu bukan kata tekuk saja dak bila kata badan tu main peranannya sujud tu. Jika tidak mampu sujud di atas lantai tempat solat, lakukan sujud dengan menundukkan badan lebih sedikit. Tunduk badan kena tunduk juga. Boleh sikit pun berbanding ketika rokok. Biarlah rendah sikit pada rokok. Itu maksudnya. Jika tidak mampu sujud di atas lantai tempat solat, lakukan sujud dengan menundukkan badan. Tunduk lebih sedikit berbanding ketika rokok, supaya dibezakan. Sebab apa tu? Supaya dapat dibezakan di antara keduanya, di antara rokok dan sujud. Kalau supaya sama banyak tu belaka, tak ada beza lah pula di antara rokok yang sujud. Mana ketika sujud itu biarlah rendah sikit lagi ataupun ke depan sikit lagi. Jika tidak mampu, tak mampu juga, lakukan seumpamanya lah. Semampulah, sekadar semampu, walaupun paras di antara rakaat dan sujud sama. Dah tak boleh, setakat tu je boleh. Setakat rakaat sehari je boleh tunduk, nak buat sujud pun. Tak apalah. Supaya pun. Begitu. Itu gambarnya. Duduk cari iftirasi, duduk atas birakati dengan kaki ke bawah. Ketika sujudlah tu. Tak. Duduk atas katil dengan kaki melunjuk. Ketika sujud. Takkan nak boleh rapat dah sampai ke lutut kepala dah. Makna sekadarlah, tahulah macam mana pun tubuh mesti ada bokoknya. Bukan kepala saja dah.
Yang kedua pula biar ada beza antara hak rakaat dengan sujud, biar sujud lebih sikit kalau boleh. Tak boleh supaya pun nak buat lagu mana? Tak apalah, dah tak boleh. Setelah itu duduk antara dua sujud seperti biasa. Setelah itu lakukanlah sujud sekali lagi seperti sujud yang pertama tadi. 8. Setelah selesai sujud yang kedua, kembali duduk menegakkan badan untuk rakaat seterusnya. Begitulah dilakukan pada setiap rakaat. Akhir sekali tashahud lah. Lakukan tashahud dan sebaiknya, tashahud sebaik-baiknya duduk secara tawarruk. Macam kita duduk learning lah. Punggung di atas paruh sebelah. Itu tawarruk. Setelah selesai sujud, kembali kedua, kembali duduk menegakkan badan untuk rakaat. Lakukanlah 9. Lakukanlah tasyahud dan sebaiknya duduk secara tawarruk ketika tasyahud. Tawarruk macam kita duduk learning lah. Sebelah punggung di atas-atas tu. Akhir, seperti kita tasyahud akhir jika mampu. Jika tidak, duduk seperti duduk seperti sedia ada lah. Duduk kat mana pun. Tu gambarnya. Duduk secara iftirasi ketika tahiyat lah tu. Duduk atas birakatin dengan kaki ke bawah. 10. Ucapkan salam setelah selesai tasyahud akhir. Dan masa salam sunat dipalingkan muka ke kanan ketika salam pertama dan ke kiri ketika salam kedua. Berarti kalau tak paling pun sah yang naknya, yang wajib Assalamualaikum. Tak? Yang wajibnya. Tak paling tu dapat pahala bahagian sunat berpaling. Kemudian akhir sunat, pesakit solat duduk di atas kerusi pula. InsyaAllah minggu depan. Minggu depan kita tengok pula pesakit duduk solat di atas kerusi sebagaimana yang banyak diamalkan oleh kita lah atas kerusi ni. Oleh kerana kita selan dengan solat jenazah tadi, jadi kita ambil lah masa 10 minit lagi sampai pukul 11. Ganti untuk membaca kitab Kashful Ghaibiyah. Buka surat 61. Muka surat 61, kitab Kashful Ghaibiyah. Fasal pada menyatakan turun Nabi Isa anak Maryam alaihissalam. Pagi ini kita mula dengar tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Alamat akhir kiamat lah, di antara alamat akhir kiamat. Fasal pada menyatakan turun Nabi Isa anak Maryam alaihissalam. Pada satu riwayat, satu riwayat menyuruh Allah Ta'ala akan Jibril alaihissalam bahawa turun ia dengan Isa anak Maryam alaihissalam kepada bumi. Ada satu riwayat, Nabi Isa ini turun bersama dengan malaikat Jibril ke bumi, iaitu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala lah kepada malaikat Jibril supaya turun ke bumi bersama dengan Isa anak Maryam. Dan ia pada hari itu dan langit yang kedua, di mana Nabi Isa pada masa itu sebelum turun ke dunia ni dia berada di langit yang kedua, sebagaimana kita dengar juga dalam Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di langit yang kedua baginda berjumpa dengan Nabi Isa. Maka datang oleh Jibril kepadanya bila Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan, memerintah kepada Jibril supaya ajak Nabi Isa turun ke dunia. Maka Jibril pun datanglah padanya dan Jibril pun berkatalah dia kepada Nabi Isa, ya Ruhullah. Panggilan pada Nabi Isa. Dan kalimatullah. Jibril panggil pada Nabi Isa, ya Ruhullah wa ya kalimatullah. Kalau Arabnya tak. Bermula Tuhan engkau kirim salam akan dikau. Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam kepada kamu dan menyuruh ia akan dikau dengan turun kepada bumi. Allah Ta'ala perintah supaya kamu turun ke dunia. Pada masa itu Nabi Isa di langit yang kedua. Maka turunlah ia. Bersarangan dia dengan Jibril saja dah. Nabi Isa turun berserta dengan 70,000 daripada malaikat. Bersama dengan selain daripada Jibril 70,000 malaikat lagi turun bersama dengan Nabi Isa. Bukan tak boleh turun seorang, tapi nak ayat kemuliaan, kehebatan, kemuliaan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada Rasulnya. Bukan berseorangan, bukan bersama dia, tidak, bahkan diiringi pula oleh 70,000 para malaikat. Di atas kepadanya serban hijau. Di mana Nabi Isa memakai serban hijau dan katakil hitam. Katakil serban hitam. Dan ia menyakutkan dengan pedang. Dia turun bukan tangan kosong dak. Pedang tersakuk pada bau. Lagi mengenderai ia atas kuda daripada syurga, dengan menaiki kuda daripada syurga. Dan dengan tangannya lembing, pedang sakuk di bau tangan, pegang lembing. Tangan pegang lembing. Macam kita tengok tak dalam gambar, pegang lembing tu mata ke depan lah, bukan mata turun bawah tak. Sakuk di bau, tangan pegang lembing. Maka apabila turun ia kepada bumi, bila Nabi Isa turun kepada bumi, menyerulah yang menyeru daripada langit. Malaikat daripada langit lah yang menyeru, telah datang akan kamu oleh sebenar. Iaitu Nabi Isa datang turun mana kepada manusia lah, menyeru seruan daripada langit itu kepada manusia di bumi ini. Telah datang kepada kamu akan yang sebenar. Di mana Dajjal tu hak yang batil lah. Nabi Isa lah yang akan membawa kebenaran. Dan telah hilang batil. Maka awal-awal orang yang dengar dengan demikian itu, manusia yang pertama dengar seruan daripada langit itu, tentang telah datanglah kepada kamu dengan yang benar dan hilanglah yang batil. Ada. Batil Dajjal lah. Ialah Imam Mahdi lah. Orang yang pertama mendengar seruan itu Imam Mahdi ada. Orang yang mulia jugalah. Imam Mahdi yang berjuang melawan Dajjalnya dahulu, tapi tidak dapat nak mengalahkannya. Bahkan Imam Mahdi pun terkepung dalam kota Baitul Maqdis, dikepung oleh Dajjal dan tentera-tenteranya. Dan banyaklah aman pada zaman Isa. Lagi seruannya yang berbunyi bila zaman Nabi Isa lagi dunia ini dalam keadaan aman lah, banyak dalam sangat aman lah, banyak tu maknanya sangat aman lah dunia nanti. Amannya dunia itu pada zaman Nabi Isa di dunia nanti, sehingga kan
bermain kanak-kanak dengan ular. Anak kanak-kanak boleh main dengan ular, tak ada ketik, tak ada patuk, amannya. Dan segala binatang yang bisa, kanak-kanak boleh main dengan segala binatang yang bisa, tidak ada patuk, tidak ada ketik dah. Maka tiada memberi mudarat akan dia. Anak-anak tak ada kena apa, main dengan ular ke dengan joking kala pun tak ada, sengak tak ada apa. Amannya. Dan bermain harimau serta kambing. Harimau main dengan kambing, bukan tekam makan dak, bermain-main dengan kambing. Dan dibukakan pembendaharaan bumi. Banyak hasil mahsul bumi. Banyak hasil mahsul yang keluar daripada bumi ni. Daripada tanaman dan sebagainya. Dan banyak kemurahan dan kelapangan. Mana banyak kemurahan dan kelapangan. Lagu mana tu? Dan dijualkan seekor lembu dengan 100 dinar. Seekor lembu mahal pula harganya, 100 dinar. Wang emas pada masa tu. Banyak keamanan, banyak kelapangan, tapi lembu dijual dengan harga 100 dinar. Mahal lah kan? Dah, tapi tak apa, piti banyak. Sebab apa tu? Kerana banyak perhumaan. Sebabnya tanaman ni menjadi sangat perlulah kepada lembu untuk akuk. Hasil benih dah akuk dah. Padi ke, gandum ke, jagung ke, tu yang jadi mahal tu. Sebab hasil hasil tanamannya sangat menjadi. Dan kuda pula hak mahal ni dengan 1 dinar saja. Lembu 100 dinar, kuda 1 dinar saja. Sebab apa? Kerana sedikit berperangnya. Sebab kuda digunakan untuk berperang. Dan keluar musafir. Dan keluar musafir oleh perempuan daripada Madinah kepada Kufah. Sek-sek puang boleh boleh bermusafir, sek-sek puang saja. Bukan dekat-dekat daripada Madinah kepada Kufah. Kepada Iraq tu boleh keluar sek-sek puang, tidak ada gangguan, tidak ada rompokan, tidak ada apa. Amalnya di zaman Nabi Isa memerintah dunia besok. Dan daripada Mesir kepada Swiss, begitulah juga sek-sek puan bermusafir, pok-pok dia saja, tak campur dah dengan lelaki. Daripada Mesir kepada terusan Swiss. Tiada membawa akan bekal. Tak payah bawa bekal pun. Pergi musafir ni sebab apa tu? Kerana banyak barang suatu yang tumbuh oleh bumi. Kerana banyak makanan yang ditumbuhi oleh bumi sepanjang jalan tu. Boleh tahan nak makan. Daripada kebajikan dan berkat. Tak kira lah sebab ada beli tak beli pun, maknanya ngata jalan ada. Buah-buahan. Makan makanan ni. Dan amannya, nikmat, rahmatnya pada masa zaman Nabi Isa turun besok. Satu tangkai inap setakat anggur. Inap ni anggur. Memadai 10 orang makan. Setakat anggur boleh kenyang 10 orang makan. Tak tahulah lebat sara mana, besar sara mana buah anggurnya. Setakat 10 orang makan, boleh makan sampai kenyang. Maka tak kala sampailah Nabi Isa, baru cerita semula. Kadang bila sampai hak dulu tu dia cerita bila zaman Nabi Isa tu berlaku begitu amalnya, begitu rahmatnya. Kemudian barulah nak cerita tu bila sampailah Nabi Isa dengan para malaikat ni. Maka taklah sampailah Isa ke Masjid Baitul Maqdis, lalu disandarkan lembingnya pada penjuru masjid.
maka dilihat oleh Mahdi akan Nabi Isa. Nabi Isa siapa pergi ke Baitul Maqdis, dia pun sandarlah lembing dia di penjuru masjid. Lalu Imam Mahdi pun tengoklah Nabi Isa. Maka diilhamkan oleh Allah ke dalam hati Imam Mahdi bahawa inilah Nabi Allah Isa. Tak kala itu Imam Mahdi hendak sembahyang subuh. Tengah nak sembahyang subuh. Macam hampir sama lah juga waktunya dengan Rasulullah. Ketika Isra' tak sampai dekat nak sembahyang subuh. Di Masjid Al-Aqsa. Ketika itu Imam Mahdi hendak sembahyang subuh serta berjemaah. Maka bila tengok orang yang baru sampai itu, Tuhan mengilhamkan inilah Nabi Isa. Maka Imam Mahdi pun undur. Lalu hendak dijadikan imam sembahyang itu Nabi Isa. Maka dia undurlah dan pelawalah kepada Nabi Isa untuk menjadi imam sembahyang subuh pada pagi itu. Maka Nabi Isa pun tiada mau jadi imam, tapi Nabi Isa tolaklah, maka Mahdi jadi imam. Habis ini dulu, masa dah jam 11 dah, kita pun semua ada hal. InsyaAllah ada panjang umur, kita sambung pada minggu hadapan. Kita akan ketahuilah seterusnya apa yang berlaku setelah Nabi Isa turun ke dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillah.